Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita akan pergi kepada tajuk yang kelima dalam topik janjang untuk matematik tingkatan 4. Jadi dalam video-video yang sebelum ini saya dah pernah terangkan mengenai dengan janjang aritmetik. Jadi dalam video kali ini kita akan pergi kepada janjang geometri, tapi sedikit sebanyak kita akan buat revision juga. Okey, jadi untuk janjang aritmetik, sebagaimana yang student dah sedia maklum, janjang aritmetik dia akan melibatkan operasi apa? Operasi tambah dan juga tolak. Okey, di mana kalau kita tengok dekat sini diberi satu jujukan nombor. Di mana satu jujukan nombor ini kita boleh takrifkan bahawa dua ini sebagai sebutan pertama. Okey, sebutan kedua, ketiga, keempat dan juga kelima. So the list goes on, akan berterusan. Dan salah satu konsep yang student kena faham bahawa T1 ataupun sebutan pertama juga sama dengan A. Okey, sama dengan A. Jadi macam mana kita nak determine? Maaf Jadi macam mana kita nak determine? Okey, sama ada sesuatu jujukan nombor tersebut janjang aritmetik ataupun geometri, di mana kita boleh tentukan menggunakan beza dan juga nisbah sepunya. So kalau untuk aritmetik dia akan menggunakan beza sepunya lah, di mana beza sepunya kita nak cari menggunakan formula Tn tolak Tn tolak 1. Bermaksud dia boleh jadi T3 tolak T2 ataupun T2 tolakkan dengan T1. Okey, di mana kalau kita tengok dekat sini, kita ambil T3 tolak T2, bermaksud 8 tolakkan dengan 5. Kalau T2 tolak T1, 5 tolakkan dengan 2. Di mana kita, bila kita buat like that one, kedua-dua ini kita akan dapat nilainya adalah 3. So bermaksud bila beza sepunya yang pertama dan beza sepunya yang kedua ini kita dapat nilai ataupun value yang sama, maka ini merupakan janjang aritmetik. Di mana janjang aritmetik yang ini dia akan menggunakan apa? Menggunakan penambahan 3 bagi setiap sebutan. Jadi kita tengok so 2 tambahkan dengan 3 awak akan dapat 5. Betul? So 5 tambahkan dengan 3 awak akan dapat 8. And then 8 tambahkan dengan 3 awak akan dapat 11. So 11 tambahkan dengan 11 tambahkan dengan 3 awak akan dapat 14. So bila berlaku penambahan 3 pada setiap sebutan, maka ini merupakan janjang aritmetik. Okey, itu secara konsepnya. Okey, sama juga dengan janjang geometri. Kalau aritmetik melalui operasi tambah ataupun tolak, geometri melibatkan operasi apa? Operasi darab ataupun bahagi, di mana masih menggunakan konsep yang sama. Sebagai contoh, kita ada satu jujukan nombor. So kat sini kita ada T1, T2 dan berterusan lah. Okey, so T1 ini juga sama juga dengan the value of A. So macam mana kita nak cari nisbah sepunya pula, nak tentukan bahawa jujukan nombor ni memang betul janjang geometri, di mana kita akan menggunakan beza sepunya, di mana formulanya adalah Tn bahagikan dengan Tn tolak 1. Jadi sebagai contoh kita ambil dekat sini, kita ada T3 bahagikan T2, ataupun kita buat T2 bahagikan dengan T1. Di mana kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau T3 bahagikan dengan T2, so 8 bahagikan dengan 4, maka awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 2. Kalau T2 bahagi T1, so 4 bahagikan dengan 2, awak pun akan dapat 2. So bila beza sepunya yang pertama dan beza sepunya yang kedua ni awak dapat value yang sama, yang ni awak dapat berapa? Awak dapat 2. Bermaksud jujukan nombor yang awak ada sekarang ini terhasil melalui pendaraban 2, iaitu ganda 2 bagi setiap sebutan. Okey, kita tengok so 2 darab dengan 2 awak akan dapat 4. So 4 darabkan dengan 2 awak akan dapat 8. So 8 darabkan dengan 2 awak akan dapat 16. And 16 darabkan dengan 2 awak akan dapat 32. So bagi setiap sebutan tersebut, bila didarabkan dengan 2 akan menghasilkan satu jujukan nombor. So pendaraban tersebut merupakan konsep kepada janjang geometri. Okey, so ini adalah secara asas lah. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada latihan-latihan yang ada,
kita pergi dahulu kepada list of formula. Okey, list of formula yang ada dalam janjang geometri. Jadi list of formula yang perlu ada, yang awak kena mahirkan, yang pertama adalah dari segi beza sepunya. Okey, dia formula Tn bahagi Tn tolak 1, di mana ini sangat membantu untuk awak menentukan bahawa sama ada satu jujukan nombor tersebut merupakan janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Yang mana dekat sini kebanyakan dia akan keluar untuk kertas 1. Okey, awak kena tahu benda ni. Okey, yang seterusnya adalah nilai sebutan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dia bagi sampai sebutan yang kelima. Tapi contoh soalan bagi dia minta, okey, soalan minta sebutan yang ketujuh. So, sebutan yang ketujuh dalam jujukan nombor yang kita ada ni, sebutan ketujuh tak diberi. Tapi boleh kita nak cari, boleh dengan menggunakan formula sebutan ni lah. Tn sama dengan AR power of n tolak 1. Okey, maksudnya dekat sini kalau kita nak cari T7, okey, awak akan dapat adalah A R power of 6. Okey, awak akan dapat macam ni. Okey, itu formula sebutan. Seterusnya adalah hasil tambah sebutan. Okey, di mana hasil tambah sebutan dia ada dua lah takrifan dia. Okey, di mana nilai R ni lebih daripada 1 ataupun nilai R kurang daripada 1. So, awak akan nampak dekat sini perubahan dekat sini lah. Okey, ni R tolak 1 R tolak 1 ada 1 tolak R. So, ada perubahan sedikit sebenarnya. Okey, tapi dari segi asas, sebenarnya formula Sn yang pertama dan formula Sn yang kedua, kedua-duanya boleh digunakan regardless of apa jua situation. So, sebenarnya R lebih besar daripada 1 atau R lebih kecil daripada 1, yang this one ni, okay, yang syarat ini awak boleh abaikan sebenarnya. Okay, awak ingat salah satu sahaja pun tak apa. Okay, tak salah. Okay, cuma ini adalah dari segi konsep yang awak belajar dekat dalam buku. Okay, tapi dari segi applying, okay, dari segi awak mengaplikasikan konsep ke dalam soalan, okey, awak boleh guna mana-mana sahaja, sama ada yang pertama ataupun yang kedua, awak still akan dapat jawapan yang sama. So, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, ingat salah satu pun tak apa. Okey, so yang terakhir sekali awak akan belajar mengenai dengan hasil tambah ke tak terhinggaan, dia mana S infinity. So, apa formula dia? A sama dengan 1 tolak R, di mana hasil tambah ke tak terhinggaan ni jarang keluar. Okay, jarang keluar, tapi dia akan boleh juga dia keluar. Okey, so dia 50-50 dekat situlah. Jarang keluar, tapi kalau dia keluar, dia akan sedikit menyusahkan awak dekat situ. Okey, sebab tak ramai student yang akan mahirkan menggunakan formula ketakterhinggaan ni. Okey, tapi awak kena tahulah, sebab dia juga boleh keluar dalam exam. Jadi ini antara list of formula yang awak akan belajar sepanjang awak belajar mengenai dengan janjang geometri. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi kepada beberapa contoh lah. Okey, jadi kita tengok untuk soalan yang pertama, di mana soalan yang pertama disuruh apa? Tentukan sama ada jujukan nombor tersebut merupakan janjang geometri ataupun aritmetik. Ini yang saya katakan tadi. Okey, sebagai contoh dalam kertas 1 ataupun kertas 2, kebiasaannya soalan E, okey, disuruh awak nyatakan bahawa jujukan nombor yang diberi tersebut merupakan janjang aritmetik ke janjang geometri. Awak kena tentukan. So, macam mana kita nak tentukan? Kita tentukan menggunakan formula nisbah sepunya ataupun beza sepunya tadi. Okay, jadi kita tengok untuk soalan A. Soalan A, kita tengok dekat sini negatif 4, negatif 8, negatif 16. Okay, kita takrifkan dululah bahawa ini merupakan T1, T2 dan juga T3. Okey, sebutan pertama, kedua dan juga yang ketiga. Jadi, kita nak tentukan janjang aritmetik ke janjang geometri. Kita try buat penambahan sebagai contoh. Okey, kalau kita buat penambahan, okey, kita buat penambahan, kita guna satu saja, T2 tolak T1. So, awak akan dapat apa? Awak akan dapat negatif 8 tolakkan dengan negatif 4. Maka 8, negatif 8 tolakkan dengan negatif 4. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat apa? Awak akan dapat negatif 4. Okey, so kita try buat pula yang seterusnya. Kalau kita buat T3 tolakkan dengan T2, maka dekat sini awak akan dapat, okay, negatif 16
tolakkan dengan negatif 8. Maka bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya pula negatif 8. So kalau awak tengok, kalau kita buat dari segi penambahan ataupun penolakan, jawapan yang kita dapat untuk yang pertama dan yang kedua, okey, tak sama. Satu negatif 4, satu negatif 8. So ini bukanlah janjang, ini bukanlah janjang aritmetik. Okey, kalau kita try buat untuk janjang geometri, di mana kalau kita buat janjang geometri, dia akan jadi T3 bahagikan dengan T2. Okey, so negatif 16 bahagikan dengan negatif 8. Okey, and kita buat lagi satu, T2 bahagikan dengan T1. Okey, so awak akan dapat negatif 8 bahagikan dengan negatif 4. Maka awak tekan kalkulator untuk kedua-dua ini, awak akan dapat jawapannya kat sini adalah 2. Yang bawah ni pun adalah 2. Di mana bila awak tengok dekat sini, untuk yang pertama dan juga yang kedua ini, awak dapat value ni sama, iaitu 2. Bermaksud ini merupakan apa? Ini merupakan janjang, ini merupakan janjang geometri. Sebab apa? Melibatkan operasi bahagi. Okey, sekarang ni kita tengok untuk soalan B pula. Okey, masih benda yang sama, kita takrifkan ini T1, ini T2, ini T3. Okey, jadi kita nak tentukan janjang geometri ke aritmetik. So kita try buat dari segi penambahan ataupun penolakan. Okey, kita buat beza sepunya dia. So beza sepunya T3 tolakkan T2 dan juga T2 tolakkan dengan T1. Okey, so awak akan dapat 13 tolakkan dengan 9, dan dekat sini awak akan dapat 9 tolakkan dengan 5. So bila awak tekan kalkulator, kat sini awak akan dapat 4, kat sini pun awak akan dapat 4. So dekat sini kita nampak yang pertama dan yang kedua ni nilainya sama, ini 4, dan juga melibatkan operasi apa? Tolak. Jadi dia merupakan janjang apa? Merupakan janjang aritmetik. Kenapa aritmetik? Sebab untuk sebutan pertama ke sebutan kedua akan berlaku penambahan 4. 9 ke 13 pula akan berlaku penambahan sebanyak 4. So that's why dia merupakan janjang aritmetik. Okey, seterusnya the last one. Okey, the last one pun sama juga, kita takrifkan T1, T2, T3. So dekat sini kalau kita tengok, kita boleh terus buat untuk janjang geometri, pembahagian. Okey, macam mana? So bila kalau T2 bahagikan T1, awak akan dapat 2x square bahagi 2x, maka awak akan dapat nilainya adalah x. Okey, kalau T3 bahagi T2 pula, 2x power of 3 bahagikan 2. Okey, saya bawa balik ya. So 2x power of 3 tolakkan 2x power of 2. So awak akan dapat nilainya adalah x. Okey, so ini merupakan janjang apa? Ini merupakan janjang geometri. Okey, ini untuk soalan yang pertama, di mana disuruh tentukan okey sama ada jujukan nombor tersebut merupakan janjang aritmetik ataupun janjang geometri. So kita tengok untuk soalan yang seterusnya pula dari segi okey, dia kata bagi setiap janjang geometri berikut. So dekat sini dia dah nyatakan siap-siap, yakni geometri. Dia suruh cari sebutan. So formula sebutan apa dia? Formula sebutan adalah Tn sama dengan AR power of n tolak 1. So dia tengok dekat sini, dia minta sebutan yang ke-9. So dia akan minta T9. Okey, so T9 sama dengan A. A apa dia? A sama dengan sebutan yang pertama, ini 1. So kita buat kurungan 1. So R ni apa pula? R adalah nilai beza sepunya. Macam mana nak buat beza sepunya? Melalui T3 bahagi T2 ataupun T2 bahagi T1. So kat sini awak nampak, sini T2, sini T1. Okey, so kita buat siap-siap. Okey, yang ni kita boleh asingkan. So T2 bahagi T1.
So T2 berapa? T2 adalah negatif 3 bahagikan dengan 1, maka awak akan dapat R nya adalah negatif 3, beza sepunyanya. Jadi awak darabkan kat sini dengan negatif 3. Power of n tolak 1. So sebutan yang ke berapa dia nak? Sebutan yang ke 9 tolakkan dengan 1, awak akan dapatlah 8. Jadi yang di semua awak tekan kalkulator. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilainya adalah 6561. Okey, jadi kebiasaannya dalam exam untuk this one awak akan dapat 2 markah. Okey, terpulang bergantung kepada soalan sama ada dia boleh bagi 2 ataupun 1 markah. Kalau 2 markah, okey, markah yang pertama adalah markah penggantian, awak akan dapat 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey, tapi kalau hanya 1 markah sahaja, dia akan minta jawapan akhir sahaja yang dikira. Okey, pengiraan dia tak akan masukkanlah. Itu kalau 1 markah. Kalau soalan 2 markah, penggantian 1, jawapan akhir 1 markah. Alright. Okey. Jadi ini untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B pula. So soalan B diminta untuk sebutan yang ke-8 pula. Okey. Tapi first of all kat sini nak nampak cantik, kita cari nilai R dulu. Nilai R kita adalah T2 tolak T1. So T2 T1. So 4 bahagi 20. So 4 bahagi 20, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 1/5. Okey, jadi kita menggunakan formula Tn sama dengan AR power of n tolak 1. Dia minta sebutan yang ke-8. So T8 sama dengan A. A awak apa? A awak adalah 20. Darabkan dengan R, yang ini awak dapat tadi 1/5. Power of n tolak 1, n tadi berapa? Kedudukan ataupun sebutan yang ke berapa? Yang ke-8 tolak 1. Yang ini tu 7. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir awak adalah okey, 4/15,625. Okey, sama juga macam soalan A tadi. Kalau soalan 2 markah, awak akan dapat penggantian 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey, ini untuk soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Ini soalan C, diminta sebutan yang ke-7. But first of all, nak nampak cantik, kita cari nilai R dahulu. So nilai R T2 tolak T1. So 48 bahagikan dengan 64. Maka awak akan dapat R awak adalah berapa dah? Inilah 48/64. Sebab kita ambil yang terkecil. Okay, kita ambil nilai yang terkecil. Dan kalau boleh awak jangan tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okay, better awak jangan tukar kepada perpuluhan lah. Nak tukar kepada perpuluhan boleh, but it's better for you untuk kekalkan dalam bentuk pecahan. Okay, but overall it is depends on schema. Okey, tapi saya sarankan untuk awak kekalkan dalam bentuk pecahan. So ini adalah R awak. Jadi diminta sebutan yang ke-7. So T7 sama dengan A. A awak apa? A awak adalah 64. Darabkan dengan R. R awak tadi berapa? 48 perkan dengan 64. Okey, power of n tolak 1. N awak 7. Okey, sebutan yang ke diminta sebutan yang ke-7. So 7 tolak 1, awak akan dapat 6. Okey, so awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir awak untuk soalan C, iaitu 729/64. Ini jawapan akhir awak. Okey, di mana kalau dari segi markah, okey, penggantian awak boleh dapat 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita untuk kali ini. Okey, untuk video yang akan datang insya-Allah kita akan teruskan juga untuk jenjang geometri. Okey, tapi kita akan pergi dari segi penambahan, okey, dari segi hasil tambah, dan kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan yang melibatkan aplikasi formula yang ada dalam jenjang geometri. Okey, jadi setakat ini sahaja video kita pada kali ini.